Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Sesungguhnya hitam dan putih kehidupan pasti kita akan lalui. Namun ilmu kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau menara gading. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kedua ini. Untuk siaran kali ini, saya akan berbicara mengenai Tun Dr. Mahathir versus Datuk Seri Anwar. Pertembungan politik sebenar akan berlaku. Jadi, jom sama-sama kita ikutinya. Saya yakin kita semua ingin tahu mengenai persengketaan kedua-dua tokoh politik negara kita ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Jom kita tengok kupasan Tun Dr. Mahathir versus Datuk Seri Anwar. Pertembungan politik sebenar akan berlaku. Perbalahan politik antara Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar bermula pada tahun 1998. Ketika itu Tun Dr. Mahathir telah memecat Datuk Seri Anwar dari segala jawatan, baik dalam parti UMNO maupun dalam kerajaan. Pemecatan itu membuatkan Datuk Seri Anwar bangkit dan melancarkan gerakan reformasi. Datuk Seri Anwar bukan saja dipecat, malah dilemparkan dengan berbagai tuduhan yang menjijikkan. Malah lebih parah lagi apabila dalam tahanan polis, Datuk Seri Anwar telah dibelasah oleh Ketua Polis Negara ketika itu Rahimno hingga lebam matanya. Pertuduhan ini bertujuan untuk membunuh personaliti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertuduhan yang tergesa-gesa itu terdapat cacat celahnya dan gagal dibuktikan. Namun Datuk Seri Anwar tetap dihumban dalam penjara berkaitan dengan kes salah guna kuasa yang melibatkan Umi Hafidah. Ketika persiapan dibuat oleh parti-parti politik bagi menghadapi PRU14, Tun Dr. Mahathir ketika itu telah menubuhkan Parti Bersatu bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah menghadap Datuk Seri Anwar di mahkamah untuk mendapatkan restu menyertai PH. Datuk Seri Anwar dengan rasa rendah diri menerima permintaan Tun Dr. Mahathir. Walaupun di kalangan reformis awal tidak begitu bersetuju, namun terpaksa akur. Dalam pilihan raya yang ke-14, PH berjaya mengalahkan BN yang berkuasa lebih 60 tahun. Tun Dr. Mahathir telah dilantik menjadi Perdana Menteri dan akan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar setelah 2 tahun. Ketika itu ramai yang merasakan perbalahan politik Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar akan berakhir apabila hampir 2 tahun Tun Dr. Mahathir mula bermain politik dan berusaha untuk tidak menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar sehingga jatuhnya kerajaan PH. Nampaknya luka lama kembali berdarah. Bagi menghadapi PRU15, Tun Dr. Mahathir yang baru menubuhkan pejuang dan membentuk GTA
cuba menggunakan taktik lamanya, cuba mendapatkan kerjasama dengan PH. Namun kali ini PH tidak lagi mempedulikan permintaan Tun Dr. Mahathir bersama pejuang dan GTA. Akhirnya pejuang GTA terpaksa bertanding sendirian dan mereka meletakkan 121 calon untuk kerusi parlimen dan 52 calon untuk kerusi DUN bagi 3 negeri. Semua calon-calon itu termasuk Tun Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Mukhriz bukan saja kalah, malah hilang wang pertaruhan. Ini merupakan satu tamparan hebat kepada Tun Dr. Mahathir yang telah menjadi Perdana Menteri atas tiket BN UMNO selama 22 tahun dan tiket PH selama 22 bulan. Apabila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15, Tun Dr. Mahathir nampaknya diam, 1000 bahasa. Namun Tun Dr. Mahathir tersentak apabila SPRM mula siasatan terhadap Pandora Paper. Tun Dr. Mahathir mula bersuara dengan mengatakan Datuk Seri Anwar gagal dalam 100 hari sebagai Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir juga mula membuka langkah cuba mengadakan proklamasi orang Melayu. Namun Tun Dr. Mahathir mendakwa usahanya disekat oleh Datuk Seri Anwar. Setelah tempahan beberapa tempat untuk mengadakan acara itu dibatalkan oleh pihak pengurusan, maka berlakulah perang di media antara kedua pemimpin ini. Ketika berbalah dalam media, Tun Dr. Mahathir tidak tahan dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar dan memberi tempoh 7 hari untuk Datuk Seri Anwar menarik balik fitnah terhadap dirinya. Sekiranya tidak, beliau mungkin akan menyaman fitnah Datuk Seri Anwar. Saya buat keputusan untuk tuntut supaya ditarik balik fitnah yang dilemparkan Datuk Seri Anwar terhadap diri saya. Saya beri masa 7 hari untuk dia tarik balik tuduhan itu. Tetapi kalau dalam 7 hari dia tak jawab balik, maka saya bebas untuk mengambil tindakan yang lain, ujar Tun Dr. Mahathir. Diyakini Datuk Seri Anwar pasti tidak akan menarik balik dan tunggu pertembungan di mahkamah. Sudah lama pertuduhan ini dimainkan oleh Datuk Seri Anwar. Kini peluangnya membuktikan tuduhan itu, maka akan berlakulah pertembungan politik yang sebenar. Sudah sekian lama perbalahan kedua pemimpin ini berlaku sejak tahun 1998 lagi, maka akan sampailah titik nokta perbalahan ini. Sama-sama kita tunggu. Adakah Tun Dr. Mahathir berani mengheret Datuk Seri Anwar ke mahkamah? Berupayakah Datuk Seri Anwar membuktikan dakwaan itu? Kita tunggu dan lihat. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Tidak ada maki hamun kerana saya tetap menggunakan etika penulisan politik di majalah dan akhbar dengan mengemukakan isu dan mengupas dan memberikan pandangan agar kita semua dapat berpijak di bumi yang nyata
bukannya atas sifat naratif dan persepsi politik yang dibuat oleh ahli-ahli politik. InsyaAllah kita akan mendapat pengalaman dan manfaat daripada cerita-cerita ini. Sekiranya di sudut putih, kita jadikanlah ia pengalaman, dan sekiranya di sudut hitam, kita jadikan sepadan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya amat menghargainya. Bye-bye. Assalamualaikum.